Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Surah Ad-Dukhan. Petang ini ayat yang ke 32. Ayat yang 32 surah Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. Surah Ad-Dukhan. Saya revise balik ilmu-ilmu yang kita dah pelajari supaya kita ingat benda tu. Dia punya hubung kait dia. Jadi bila kita baca seorang-seorang Al-Quran sambil tengok maksud dia, dia tak lari. Bila kita tahu tujuan sesuatu surah, huraian kita tak lari daripada dakwah surah tersebut. Kita dah belajar setakat ini untuk dalam bulan Ramadan ini surah Ghafir, yang kedua surah Fussilat, yang ketiga surah Syura, yang keempat surah Dukhan, dan 4 surah. Surah yang pertama surah Ghafir. Surah Ghafir, perkara pokok yang Allah nak ceritakan berkenaan dengan tauhid ialah huraian kepada iyyaka nasta'in. Yang ni Allah perintahkan supaya semua hamba dia kalau nak jadi Islam, ada masalah, ada hajat, mesti kena serah diri dengan Allah 100%. Yakni dakwah surah fad'ullaha mukhlisin lahuddin walau karihal kafirin. Maknanya berdoalah dengan Allah, mintalah dengan Allah. Kalau ada hajat, minta dengan Allah. Ada masalah, minta dengan Allah. Apa-apa saja, istighosah, isti'anah hanya untuk Allah. Kalau seru juga kepada selain Allah atas perkara luar, asbab perkara gaib, maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu surah Ghafir. Dakwah semua surah Amin, ini saja dia punya yang pokok ataupun dakwah surah. Jadi pergi kepada surah yang kedua. Surah yang kedua surah Fussilat. Kaitan dianya, Allah suruh dalam surah Ghafir hanya seru Allah saja. Ada hajat, minta dengan Allah untuk Allah sempurnakan. Ada masalah, minta dengan Allah untuk Allah selesaikan. Yang menjadi isu ataupun kesamaran surah Fussilat ialah mereka, masyarakat mengatakan dia seru kepada selain Allah berhasil. Kalau dia ada hajat, seru kepada selain Allah pun disempurnakan hajat tersebut. Maknanya dia pergi menyeru roh wali, roh nabi, menjadi berjaya. Begitu juga bila dia ada masalah, pergi kepada kubur, seru roh-roh wali dan kubur tersebut, menjadi berjaya, berkesan. Itu surah yang pertama. Huraian surah yang kedua Fussilat. Maka itu kesamaran dia. Maka surah Fussilat jawab menjadi sama ada kamu ikut syariat ataupun tidak ikut syariat seperti mana kitab aku. Kalau kamu seru, aku minta dengan aku saja, tiba-tiba kamu langgar, kamu menyeru selain daripada aku, maka kamu seruan kamu walaupun berjaya, walaupun menjadi, tetapi dengan kemurkaan aku. Walaupun hajat kamu diselesaikan,
walaupun hajat kamu diselesaikan, itu masalah kamu diselesaikan ataupun hajat kamu disempurnakan, tapi dengan kemurkaan aku. Sebagaimana orang berzina hasil dapat anak, tapi dengan kemurkaan Allah. Itu umpama dia. Maka jawab persoalan surah Fussilat, selesai kesamaran yang pertama. Habis surah Fussilat, pergi pula pada surah yang kedua, surah Syura. Dia kata, kami seru kepada selain daripada Allah, ada hajat minta juga dengan selain Allah, kami ada hujah juga. Jadi Allah jawab dalam surah Syura, hajat kamu tersebut memanglah kamu menyeru, ada dalil dan bukti, tetapi dalil dan bukti yang kamu gunakan untuk hujah kamu seru kepada selain Allah, itu dalil yang palsu, benda salah. Pasal bercanggah dengan dalil yang aku bagi dalam Quran aku. Semua nabi-nabi syara'an aku, semua nabi-nabi aku, semua rasul aku, semua aku suruh seru dalam ikut minat dalam agama untuk hanya Allah saja boleh seru, minta tolong, ajak dan masalah. Tapi kamu seru pada selain aku, maka itu hujah kamu tak betul. Kamu tak belajar Al-Quran. Dalam Al-Quran aku punya pastikan hanya seru aku saja bila ada hajat dan masalah. Selesai surah Syura. Habis surah Syura, pergi pada surah apa lagi? Fussilat, Syura, Ad-Dukhan. Surah Az-Zukhruf. Surah Zukhruf dulu. Surah Zukhruf dia mengatakan kami tahu, kami seru kepada perkara lain tak boleh. Tapi dia kata kami seru, bukannya kami seru ada masalah bila kami seru bila ada hajat. Kami seru sekadar dapat syafaat saja. Kami seru selain daripada kamu wahai Allah untuk dapat syafaat saja. Pasal Allah dia kata orang yang aku seru tu rapat muqarrab dengan Allah, maka ada peluang Allah bagi peluang dengan dia ni untuk mengkabulkan syafaat tersebut. Allah jawab dalam surah Zukhruf ayat 86 tadi, syafaat yang ada ialah bil izni, dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu seru daripada selain aku syafaat, maka kamu hanya bertepuk sebelah tangan saja, pergi ke akhirat nanti semua akan hilang lenyap. Semua orang yang kamu seru tersebut langsung dia tak boleh bagi syafaat dengan kamu. Selesai surah Zukhruf. Maka habis kesamaran yang ke seterusnya dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan, apa dia kesamaran dia? Apa dia kesamaran surah Ad-Dukhan? Surah Ad-Dukhan, kesamaran masyarakat ialah kami tahu orang yang kami seru, yakni ruh nabi ke ruh wali ke, dia tak boleh menyelesaikan masalah kami, tak boleh menyempurnakan hajat kami. Tapi kami seru juga depa, kami seru juga ruh wali ruh nabi ini ialah dia dengar dan dia sampai kepada Allah, dia pujuk Allah. Tu bila kami seru dia, memanglah ruh nabi ruh wali tak boleh menyelesaikan masalah kami, tak boleh sempurnakan hajat kami. Tapi bila kami seru ruh-ruh tersebut, kononnya ruh tersebut dengar, ruh tersebut bawa permohonan kami kepada Allah. Jadi Allah kesian dengan kami, maka Allah selesaikan. Kami mohon dengan Allah juga, tapi menggunakan perantaraan ini. Nampak? Itu dia punya kaitan surah Ghafir, surah Fussilat, surah Syura dan surah Dukhan. Jelas dia punya itu kesamaran-kesamaran, 4 kesamaran yang Allah jawabkan semua sekali. Surah Ad-Dukhan, kesamaran dia, kami tahu ruh wali ruh nabi tak boleh tolong kami, tetapi kami tak minta dengan dia. Kami tak minta dengan ruh wali ini, kami tak dengan Allah, tapi pergi bertawassul dengan
roh-roh wali roh Nabi ini. Maka mereka dengar. Bila mereka dengar, mereka pergi jumpa Allah, merayu dengan Allah. Mereka memanjangkan doa kami. Pasal mereka dengar doa kami, maka dia pergi jumpa Allah, memanjangkan doa kami. Allah yang kabulkan, Allah yang sempurnakan hajat dan selesaikan masalah. Jadi selesai setakat ni 4 kesamaran dah terjawab. Jadi Allah jawab dalam surah Dukhan. Kita tengok baru ni, yang kamu pergi seru roh wali tu, kamu rasa sahaja dia mendengar. Allah kata dia dah mati mana dengar. Hanya Allah saja yang maha mendengar. Dakwa dia pada surah Ad-Dukhan ialah apa dia? Ayat yang ke berapa ni? Ayat yang ke-6. Innahu huwas sami'ul alim. Allah, hanya Allah saja yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kenapa kamu pergi suruh orang mati? Dia tak dengar pun, kamu mengesyaki saja dia dengar. Dah tahu dah, aku saja yang maha mendengar, aku saja yang maha mengetahui, aku saja yang maha boleh mengabulkan hajat dan masalah. Kenapa kamu suruh aku? Kenapa kamu pergi suruh ruh-ruh tadi tersebut? Maka terjawablah surah Ad-Dukhan, kesamaran yang mereka syak tadi bertepuk sebelah tangan saja. Orang mati tak mampu dengar. Kalau dengar pun dia tak boleh bertindak balas. Kalau tak boleh maka itulah, maka setengah-setengah orang dia berpegang kepada mendengar dan boleh bertindak balas. Orang yang mati, orang mati tertutup dengan di alam, dihijab dia di alam barzakh. Kalau hidup pun hidup di alam lain, tak mampu mendengar, tak mampu nak bertindak balas, tak mampu nak mengetahui segala hajat dan masalah kita. Tak payah seru dia orang lagi, direct seru Allah atas permohonan masalah ataupun atas permohonan hajat. Itu selesai. Jadi bila kita bertadabbur seorang-seorang, baca Quran seorang-seorang, jangan lari daripada 4 kesamaran. Barulah tak lari daripada apa maksud surah sebenarnya. Okey, hari ni kita sambung ayat yang sebab tadi, ayat surah Ad-Dukhan. Sambungan dia, Allah dah cerita dah baru ni berkenaan dengan Fir'aun. Maka Fir'aun dengan kisah dia, maka selesai Fir'aun, Nabi Musa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah turun mukjizatnya, hapuskan Fir'aun dengan gerombolan dia. Dan segala harta benda Mesir peninggalan Fir'aun dan askar-askar Fir'aun, dua pandangan. Yang pertama, didapati oleh semua golongan-golongan Israel, anak buah Nabi Allah Musa, dan gerombolan lain mengatakan penduduk yang beriman di Mesir tersebut dapat harta tersebut. Dua-dua punya pandangan ulama. Tapi yang confirm, golongan Kipti, bangsa Kipti, semua Allah hancurkan semua sekali daripada bumi Mesir ketika itu yang tak beriman. Lepas tu ayat 32 ni, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin, dan demi sungguhnya kami telah milih mereka dengan berdasarkan pengetahuan menjadi mereka pangkatnya dari penduduk dunia, iaitu orang-orang yang beriman dengan Allah, pengikuti Nabi Allah Musa. Allah selamatkan dia, Allah naikkan pangkat dia pasal Allah bagi segala harta yang berada di Mesir menjadi milik dia. Kalau kita tafsir yang pertama tadi, hanya Allah yang boleh pilih orang yang mengikut Nabi. Ibrah untuk kita, kalau kita mengamalkan sunnah di sini, kalau kita mengamalkan sunnah, maka kita termasuk golongan kami telah memilih mereka dengan berdasarkan pengetahuan kami menjadi lebih tinggi pangkatnya daripada orang-orang yang lain. Allah kata, aku pilih, aku matikan penduduk Kipti, aku selamatkan penduduk Kipti, Bani Israel. Kenapa? Pasal dia pengikut Nabi Allah Musa. Aku selamat dia, aku naikkan darjat dia, aku jadi dia orang yang beriman. Aku selamatkan dia daripada Laut Merah untuk menyeberang ke seberang sana. Ayat 34. Inna haula ila yaquluna inna haula, sungguhnya mereka itu akan berkata. Ini berbalik habis cerita Fir'aun, berbalik semula kepada cerita musyrikin Mekah. Dalil apa tu, kisah takhwif duniawi, ancaman dunia dah selesai kisah Fir'aun. Maka Allah kembalikan semula pembaca Quran ini kepada kisah musyrikin Mekah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbalik semula kepada kisah musyrikin Mekah. Allah berfirman,
Inna ula, sesungguhnya mereka ini berkata kepada kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, dia kata apa? In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarid. Dia kata apa? In hiya, tidaklah ia, illa kecuali mautatuna, kematian kami, al-ula yang pertama, wa ma nahnu bimunsyarid, dan telah kami orang yang dibangkitkan lagi. Orang musyrik Mekah ni dia tak ada kitab. Dia kata kami kalau mati kami tak dibangkit balik dah. Kalau mati semualah kami. Kepercayaannya. Kenapa dia percaya macam ni? Pasal orang Arab ini dia tak ada kitab. Jadi dia kata kalau kita mati, habislah. Matilah. Mana hidup balik? Itu kata dia dah. Itu kata dia. Dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain, tengok. Kalau betul kata kamu kita mati ini dihidupkan balik, dah. Kenapa seorang pun tak ada tok nenek kita balik cerita balik kita, hidup lagi lepas ni. Dicabar macam tu. Maka Allah jawab persoalan ini. Kalau aku ada benda macam itu pun, kamu dengar pun, kamu mengatakan orang itu sihir pula. Maknanya nak cerita di sini ya, orang degil ini hujah lah macam mana pun, dia tetap degil, tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat kan? Dia kata, "Fatu bi abaina in kuntum shadiqin." Kalau benarlah dia kata, kalau benarlah orang mati ini hidup semula, kita ni mati ni hidup semula, bawa bukti. Faktu bi abaina, maka datanglah datuk nenek kami yang dah mati itu, bercerita kami, in kuntum shadiqin, barulah kamu orang yang benar. Dia kata macam tu. Dia nak berhujah supaya Nabi bagi mukjizat. Tengok ni. Kenapa Allah tak hidupkan? Nak cerita ni, dalil mukjizat bukan hak Nabi, mukjizat hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi ada mukjizat sendiri, bila orang tanya dia minta bukti bawa orang nenek dia mati tu balik semula, mesti berjaya. Tapi Allah tak kabulkan, tak bagi mukjizat dengan pasal mukjizat ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak bagi, Allah bagi. Bila Allah tak bagi. Cuma dalam ayat yang lain, bila orang Arab minta supaya hidupkan balik tok nenek dia, nak cerita betul-betul hidup balik di hari akhirat, maka Allah kata, golongan ini wahai Muhammad sama saja, dia tetap degil. Aku hidupkan balik orang itu pun sama saja. Dia mengatakan dalam ayat lain, dia mengatakan ini orang ahli sihir. Maka tak payah layan dia orang lah wahai Muhammad. Dia nak tanya itu untuk mempermain dan memperlekehkan saja tanda orang degil. Habis ayat 37. Ayat 37, Allah buat kisah takhwif duniawi sekali lagi. Ayat ancaman duniawi lagi, kisah yang dah berlaku. Bila orang degil, Allah matikan dia, Allah hancurkan dia. Supaya apa? Orang musyrik dengar cerita macam ni, timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak beriman dengan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni, cerita demi cerita ni. Allah cerita bab orang bangsa Firaun dah hancur semua, tak dengar lagi. Ni nak cerita pula sekali lagi, nak cerita bab satu bangsa yang dekat dengan bangsa Arab. Bangsa nama dia Tubak. Mana ya? Nama Tubak. Bangsa tu iaitu kalau ikut Israeliat punya cerita, dalam Al-Quran 2 kali sebut bangsa Tubak ni. Allah hancurkan bangsa Tubak. Tubak ini satu bangsa iaitu di Yaman. Satu kerajaan besar di Yaman yang cukup kuat bangsa ini. Raja dia nama Tubak. Pengikut dia pengikut Tubak. Bangsa nama Tubak, pengikut dia pengikut Tubak. 1/3 dunia ditakluk bangsa ni. Kalau kita tengok sejarah, kerajaan apa? Kerajaan Mayat. Apa dah satu moden ni? Kata Mayat ni dia kata timbul balik berbagai cerita lah, kisah kerajaan Mayat ni. Satu kerajaan yang mempunyai dinasti yang tinggi, satu bangsa yang cerdik, bangsa Tubak ni. Dia
Kata riwayat mengatakan 700 tahun hingga 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana selepas Nabi Isa lah. Selepas Nabi Isa tumbuh kerajaan baru nama dia Kerajaan Tubak, maka dia takluk dunia hingga Iraq pun di bawah jajahan takluk dia. Maka Allah buat cerita Kerajaan Tubak supaya orang Arab dengar cerita ini takut. Kamu ni siapa? Kalau banding Tubak kamu kerdil. Kerajaan Tubak yang besar pun aku dah hancurkan. Entahkah kamu? Tengok ni, Allah buat contoh ancaman duniawi. Ancaman atas dunia lagi. Ahum khairun am qaumu tubba'in wallazina min qablihim. Kenapa degil sangat ni? Kamu tak tahu kau wahai orang Arab, adakah mereka yang orang Tubak ini lebih kuat dan handal? Kamu lebih kuat atau handal daripada kaum Tubak? Pas dia tahu Tubak ni kuat. Adakah kamu ini wahai orang Arab lebih kuat atau lebih hebat daripada kaum Tubak? Tapi ada satu hadis Tubak ni, pasal orang kutuk tu, pasal Tubak ini jahat, orang kutuk dia. Aisyah kata, jangan kutuk Tubak, kamu boleh kutuk pengikut Tubak. Tubak ini ialah orang yang raja, dia alim, dia berguru, berbangkau baik dengan padri Yahudi, Nasara. Maka ketika itu dia ikut Nasara, tapi pengikut dia tak ikut Tubak ni. Pengikut dia tetap menyembah selain daripada Allah. Dia menyembah perkara, ada mengatakan sembah pokok, ada mengatakan sembah pokok dia orang ni. Maka Allah hancurkan dia orang. Tapi raja dia ni beriman. Maka Aisyah kata dia orang beriman, cuma pengikut saja yang langgar perintah Allah. Jadi sini dalil dia, mana kuat wahai kamu Arab? Kenapa kamu degil sangat nak lawan Nabi Muhammad ini? Aku dah hancur dah pengikut Raja Tubak itu, di mana mereka hancur mati semua hingga habis baka semua sekali. Tak takut kamu? Maka ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Maka mereka itulah semuanya kami telah binasakan, kerana sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa, tak ikut apa yang raja mereka ajak untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sesat tu, degil lagi, tak ikut lagi golongan musyrik Mekah ni. Tak nak ikhtiar lagi nak ikut ajaran yang benar. Maka Allah pun buat ayat ancaman cerita bab dia lah, cerita kekuatan dia, siapa dia, memperkenalkan diri dia kepada pembaca-pembaca Al-Quran, terutamanya orang-orang Arab yang tolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita pun samalah. Untuk orang yang dah beriman, mengaku Islam, bila cerita macam ini, cerita adanya hari akhirat, kita kena berikhtiar nak pergi pada hari akhirat tersebut. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami mencipta langit dan bumi ini secara sia-sia. Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala antara bukannya secara main-main. Kami buat benda ini ada hikmah dia. Wahai hamba, kamu tengok dalil akli dia, kamu tengok kat luar ada langit, kamu tengok ke bawah ada bumi. Yakinlah aku ciptakan ini bukannya secara sia-sia. Aku cipta langit dan bumi ini untuk tunjukkan aku sahaja yang mampu cipta langit, mampu cipta bumi, pasal untuk kamu guna wahai hamba. Tapi kenapa kamu degil dengan aku wahai hamba? Kenapa kamu tidak nak berikhtiar, berusaha nak kembali kepada aku dengan cara tengok kitab-kitab aku, belajar kitab-kitab aku, dan taat dengan kitab aku sebagaimana aku suruh dalam kitab aku. Sebab tu sunnah dia bila kita tengok pagi-pagi, bangun tidur nak tajuk tu, sebelum sahur tu kita selak langsir dah. Selak langsir tengok langit. Apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kamu bukan cipta langit ini bukan sia-sia. Subhanaka wa qina azabannar. Maha suci Allah yang cipta langit dan bumi, jauhlah aku daripada neraka jahanam. Doa. Bangun pagi kena buat ni. Bangun pagi tengok langsir, usaha tengok juga tiap hari. Pasal suruhan. Tengok langit, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka wa qina azabannar. Doa kita, wahai Allah,
jauhlah aku pada azab neraka jahanam yang amat-amat menakutkan. Jadi pasal apa kita tidak ada ikhtiar nak pergi tengok akhirat? Pasal tak pernah berdoa perkara macam ni bila tengok Allah anugerahkan langit dan bumi untuk kita. Mulai besok cek tengok tu. Tengok langit. Oh, kamu buat langit ini bukan sia-sia, wahai Allah. Maha suci Allah. Maka jauhi aku Allah daripada seksa azab neraka jahanam. Habis tu itu Allah kenakan diri dia. Lepas tu ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin akthar ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kamu bukannya buat langit bumi ini bukan dengan untuk kebenaran, yakni untuk digunakan untuk hamba-hamba dan juga hamba-hamba kenal kehebatan kamu, ya Allah. Tidak ada orang lain itu, berarti sembah dia saja, ada hajat minta dengan dia saja. Maka tetapi walakin aktsaruhum la ya'lamun, akan tapi aktsaruhum sebahagian besar manusia tidak mengetahui perkara ini. Tak tahu. Sebahagian besar tak tahu macam mana. Tak pernah pun buka lasik berdoa memohon daripada jauh api neraka jahanam. Tak pernah dah. Maka sebahagian besar. Mulai esok kita kena buat supaya kita tak masuk golongan walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kita masuk golongan kecil, golongan yang beramal dengan perkara-perkara ini. Perkara-perkara kebenaran Al-Quran. Bila kita macam itulah baru kita yakin dengan apa-apa yang Allah catatkan dalam Al-Quran dia. Maka kenapa macam ini? Supaya timbul rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kita pasti pergi menemui Allah. Maka Allah ceritalah rubutan ukhrawi dia. Ayat-ayat takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat. Apa dia ayat ancaman akhirat? Ayat yang ke-40 tu. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sungguh ada suatu hari untuk aku putuskan balasan untuk kamu. Aku letak kamu atas dunia. Aku bagi Quran, aku bagi akal, aku bagi dalil-dalil bukti dalam Al-Quran. Tapi kamu tak tengok benda ni. Bila kamu tak tengok, kamu tak takut nak datang jumpa aku. Iaitu miqatuhum ajma'in. Ada satu hari perhimpunan di mana kamu akan jumpa dengan amalan-amalan kamu bila kamu datang menemui aku. Ada satu hari perjumpaan dengan suratan amalan kamu sebelum datang jumpa ketika itu. Hari perhimpunan yang benar, yakni hari akhirat. Maka di sini sabit perkara yang penting, ketiga penting dalam Al-Quran, adanya hari akhirat. Berulang kali Allah cerita hari akhirat supaya kita takut. Tapi kalau kita tak bertadbur, tak takut. Tak takut, maka Allah ancam kita dengan perkara-perkara ini. Bagaimana cara ugutan dia? Tengok Allah ancam kita. Apa di hari akhirat tersebut? Iaitu yauma la yughni maulan am maulan syai'a wala hum yunsarun. Iaitu satu hari perhimpunan tersebut, seorang kerabat, kaum kerabat kita ni ada anak, bini, cucu, cicit semua sekali, atau sahabat karib. Maula pertama tu kawan kerabat, maula yang kedua ini kawan-kawan kita ni, kawan-kawan karib kita. Maulan am maulan syai'an, semua sahabat karib ke, sahabat ke, waris-waris ke, wala hum yunsurun, sikit pun tidak akan diberi pertolongan pada hari itu. Tak bertolong hari itu, nafsi-nafsi pada hari itu. Kenapa? Siapa yang boleh tolong? Illa man rahimallah, kecuali sesiapa yang rahimallah, orang diberi rahmat oleh Allah saja. Ikut tafsir Jalalain, siapa dia man rahimallah ini? Orang yang berpegang teguh dengan tauhid, yakni pegang tauhid dan pegang sunnah. Dua perkara itu barulah Allah bagi rahmat dengan dia. Dia termasuk siapa yang rahimallah, orang yang Allah bagi rahmat dengan dia. Orang yang bagi rahmat inilah orang yang belajar Quran, belajar hadis, beriktikad dengan Quran, mentauhidkan Allah, melakukan sunnah. Ini saja dapat bila pergi nanti ada pertolongan dia. Siapa tolong dia? Innahu huwal aziz, sungguh Allah yang maha aziz, maha perkasa dan maha rahim. Kalau kita pegang, tengok Quran, beramal dengan perkara-perkara tadi, maka Allah guna sifat Ar-Rahim dia. Tak tengok Quran, lawan Al-Quran, tak beramal dengan Al-Quran, Allah guna sifat Al-Aziz, dia maha perkasa. Aku akan hukum seteruk-teruknya hukum, pasal aku maha perkasa dan kamu tak mampu nak lari daripada aku, kamu tak mampu nak lawan aku. Itu sifat Al-Aziz dia. Maka Allah
memperkenalkan diri dia. Ini kita bertadabbur. Oh, siapa Allah? Oh, Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Al-Aziz dia akan hukum siapa saja yang orang tak mampu nak lawan dia. Siapa dia nak hukum? Nak hukum orang yang lawan dia. Orang tak tengok Quran dia, orang tak faham Quran dia. Maka aku Al-Aziz. Tapi aku ada Ar-Rahim. Sifat apa? Sifat lembut, sifat lemah lembut, sifat penyayang. Siapa dia? Pasal hamba aku dah penat atas dunia. Hamba aku petang-petang duduk dalam tadabbur Al-Quran, majlis-majlis ilmu Al-Quran. Aku kesian hamba aku. Penat-penat berpuasa pun sanggup duduk. Dah, walaupun kadang-kadang tidur lah. Walaupun kadang-kadang tidur tak apalah. Janji dia masuk dalam majlis aku. Tengok. Jadi bila pergi ke akhirat, sifat Ar-Rahim aku tak sanggup lagi melihat hamba aku berduka cita walaupun sesaat pun. Itu maksudnya. Sesiapa bertukul dunia ini, maka sifat Ar-Rahim dia. Habis cerita bab takhwif, bab benar je. Tapi dia cerita lagi, ini betul-betul ancaman akhirat. Ayat takhwif ukhrawi. Pasal apa? Pasal orang tak percaya. Orang Arab ni tak percaya dengan keadaan dalam neraka. Maka Allah pun ceritalah keadaan neraka di akhirat nanti. Maka Nabi pergi, wahai orang Arab, neraka ini makanan kamu pokok zakum duduk dalam neraka. Jadi pemuka-pemuka Arab digelak Nabi. Mana mungkin dia kata pokok boleh hidup dalam neraka dan api? Kalau pokok dalam api, terbakarlah pokok tersebut. Maka Allah buat kisah balik. Inna syajaratan zakum. Ingatlah sungguhnya pokok zakum. Makanan dalam syurga ialah hanya pokok zakum makanan dia. Pokok daripada api dan berduri. Itu je makanan dia. Dah. Bagaimana takkan saya nak makan pokok berduri panas lagi ni. Habis lapar beratus-ratus ribu tahun, berjuta-juta tahun nak makan apa? Itu isunya. Tak ada makanan. Hanya ada buah zakum saja. Maka buah zakum ini macam mana? Ta'amul asib. Itulah makanan orang-orang dalam neraka yang banyak dosa atas dunia dulu. Itu makannya cuma buah zakum saja. Bagaimana buah zakum ini? Buah zakum ini kalmuhli yaghli fil butun. Makanan ini amat-amat panas. Di buah yang panas. Seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Buah zakum kita makan ini, nak tak makan lapar. Dah beratus-ratus juta tahun dalam neraka, tak makan lapar. Makan buah zakum saja. Kita ambil buah zakum nak makan, dekat saja hancur badan kita. Hancur, panas. Allah buat balik. Ambil juga lapar ni, makan telan dia, hancur luluh perut, habis usus-usus perut, jantung pecah semua, hancur lebu. Bagaimana cara? Tak takut kau? Cuba tasawur. Bagaimana kita nak makan api, bukan api, benda panas daripada api. Sebagaimana tak panas tu, yang panas-panas berulang kali panas, hitam legam bagaimana dia masuk dalam perut kita, maka itu makanan kita. Dan makan selama-lamanya. Tak makan lapar. Takut bila jadi macam ini amat-amat mengeri kalau hari-hari baca. Tapi kalau baca sekali tak takut. Pasal kita tak tasawur, tak letak keadaan kita sebagai itu. Tak takut dengan keadaan neraka makan buah zakum yang panas, habis perut kita semua ni. Lepas tu Kaghalil hamim. Air seperti air mendidih, air yang meluap-luap panasnya. Minum air panas, makan buah zakum. Air daripada apa? Ayat lain daripada nanah-nanah yang mendidih. Tengok kawan kita dibakar. Bila bakar manusia, air mendidih. Air bisa tu mendidih, busuk. Itulah air minum kita. Ambil tadah air mendidih kita tu, minum air tu. Dah lah panas, busuk, mendidih lagi. Itulah makanan dan minuman ahli syurga. Nanah, air bisa, buah zakum. Itulah makanan selama-lamanya berada dalam neraka dan selama-lamanya. Masya Allah. Kalau kita tengok pagi baca betul ayat ni, amat-amat mengerikan. Dah, amat terlalu sebab tu kita tak sanggup. Sebab tu sahabat Nabi banyak menangis daripada ketawa bila mengenalkan suasana yang amat-amat menakutkan ini. Itu makanan. Jadi cubalah kita merangkak dan pergi tepi, nak lari daripada neraka jahanam.
Dah, kena pukul, kena bakar, lari, usah lari. Bila lari, apa kata Allah? Lalu diperintah kepada malaikat penjaga neraka itu, ya cuba nak lari, tapi tak lari, tertutup rapat. Nak lari, macam nak lari? Khuzuhu, tangkap dia. Tengok ni. Malaikat sergah kata, tangkap dia. Dah. Apa tu? Rengguk dia ni. Seret dia. Fartiluhu, tangkap dia, seret dia. Tengok. Lebih hina, lebih takut daripada binatang. Dia menggunakan besi-besi cangkuk, tangkap, cuba lari tepi, tangkap. Tepi itu letak balik ke tengah-tengah neraka jahanam untuk dibakar dengan api yang maksimum. Itulah selama-lamanya. Dah. Khuzuhu faqtiluhu. Kemana? Ila kepada sawa'il jahim. Tengah-tengah pusat neraka supaya dia bakar dengan lebih teruk lagi. Masya Allah. Semoga Allah jauh kita, keluarga kita daripada dahsyat neraka jahanam. Amat. Jadi untuk elak tu kita usahalah, daripada kita menangis kemudian hari, baik kita menangis sekarang malam-malam dah tengok ayat-ayat macam ini, cuba tasawur dengan keadaan kita dahsyatnya api neraka. Maka usaha ikhtiarlah dengan usia-usia kita yang ada baki 2-3 tahun dah ini, cubalah betul-betul all out untuk selamat kita daripada keadaan neraka jahanam yang sebegini teruk. Kesian kawan-kawan terlepas, maka cara dia berdoalah untuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mak bapak kita yang dah terlepas untuk menerima ilmu seperti yang kita terima hari ni. Cuma nak tolong dia, banyak-banyak berdoa untuk dia orang. Itu saja kemampuan kita. Kesian arwah mak kita, arwah ayah kita, siapa saja, tolonglah berdoa untuk dia. Dia amat mengharapkan doa anak cucu, cicit dan kawan-kawan dia. Maka bila tangkap tengah tepi, campak ke tengah-tengah neraka, apa jadi? Thumma, kemudian subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Wahai mereka, ambil air panas mulut, siram atas kepala dia lagi. Tengok tu. Langsung dah dibakar, direbus, dipukul, dibagi buah yang panas. Nak tambah lagi, ambil air panas, siram lagi itu kepala lagi. Langsung kena lagi atas kepala, tak ada ruang langsung. Kiri, kanan, depan, belakang, tidak ada ruang langsung untuk tidak dibakar dengan api neraka jahanam. Betapa hinanya golongan-golongan ahli neraka. Maka itulah, maka tengok bila jadi macam itu, rasakan, tengok ni. Rasakan, Allah kata, perintah mereka, rasakan. Atas dunia kamu sombong ya, atas dunia aku bagi Quran ya, aku bagi tempoh 60 tahun ya, tapi kamu tidak ada usaha ikhtiar nak ingat adanya hari seperti ini. Sebab bila kita tak berulang kali baca macam ni, kita tak takut pasal tak baca, jangan-jangan jumpa, jangan-jangan bertadabbur macam ni. Rasakan, innaka sesungguhnya awak anta ini Al-Azizul Karim. Dunia dulu kamu orang hormat, dahulu kamu dunia tu kamu berpengaruh, orang malu dengan kamu, kamu sibuk dengan apa-apa aktiviti dunia, kamu lupa nak baca kitab aku. Rasakan sekarang ni. Ini Allah nak torture dari segi mental. Tadi torture dari segi fizikal. Fizikal pun dia torture, mental pun dia torture. Supaya apa? Supaya betul-betul kezaliman di atas dunia ni Allah kumpul Allah tak hukum sekarang ni, nak kumpul hukum atas di hari akhirat. Sekarang kita sukalah kita tak dihukum lagi, tapi kita tak sedar insaf bila kita baca ni, takut sangat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Keadaan akhirat ini, keadaan neraka ini yang dahulunya kamu ragu-ragu. Ini termasuk kita ni, walaupun khusus untuk orang Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah, dia tak ada kitab, dia ragu-ragu ada benda macam ini. Untuk kita, dah ada kitab tapi tak baca kitab. Baca kitab, tak faham kitab. Faham kitab, tak beramal dengan kitab. Semua sama menyebabkan kita tak takut dengan hari akhirat. Tidak ada usaha ikhtiar nak bersungguh-sungguh berusaha ikhtiar nak pergi pada hari akhirat. Sepatutnya kita kena gunakan segala kita ada ni. Ada harta, ada ilmu, gunakan untuk Allah. Pasal apa? Pasal ini saya boleh tolong kita selamat di hari akhirat.
yang untuk bantu penolong kita di hari akhirat. Apa-apa yang Allah bagi dengan kita, kena bagilah sikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita ikhtiar. Salah satu ikhtiar nak pergi sana. Kalau kita buat tak itu, maka tidak ada ikhtiar. Tahu-tahu tapi ikhtiar tak ada ala kadar. Bila ala kadar, kita termasuk golongan yang dihumbankan ke neraka jahanam. Pasal apa? Ala kadar tak boleh. Pasal Islam hidup atas juang. Ingat, Islam bukan ala kadar. Nak masuk syurga, kena ada sifat juang. Tanpa sifat juang, tak layak masuk syurga. Dalil? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Bukan senang-senang kamu nak masuk syurga aku. Sehingga bila? Pada diri kamu tidak ada sifat juang dan tidak ada sifat sabar. Apa dah? Sifat juang. Apa ada juang? Ni juang ni. Duduk macam ini, usaha ikhtiar nak pergi, itu sifat juang. Tak ada sifat juang? Tak ada. Kena ingat, ala kadar tidak ada sifat juang. Maka nak habis sikit rekah panjang tadi. Lepas tu inna haza ma kuntum bihi tamtaru innal muttaqina fi maqamin amin. Habis cerita jahat, ini orang baik lah. Ini insyaAllah orang yang hari-hari duduk bertadabbur, faham Quran, beramal dengan Al-Quran, buat baik. Ringkasnya, orang yang beramal Al-Quran dan Sunnah. Orang yang Sunnah ini apa dia ni? Tengok ni khabar gembira lah. Ini khabar gembira, dipanggil khabar tabsyir ukhrawi. Ayat khabar gembira ini kita berakhir dengan khabar gembira sebelum kita berbuka puasa lah. Sebelum kita berdoa dah, zikir petang dah buat dah, mengaji dah buat dah. Kejap lagi habis tadabbur, kita pergi berdoa pula sebelum berbuka puasa. Golongan-golongan ni, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang bertakwa. Apa dia takwa? Takut dengan Allah, dia jaga hukum Allah. Nabi kata zikir petang, kita zikir petang. Nabi kata zikir pagi, kita zikir pagi. Nabi kata berdoa, aku berdoa, kita berdoa. Nabi kata kau baca ayat aku, kita bertadabbur ayat. Semua kita buat. Muttaqin, takut dengan Allah, kita pun jaga hukum Allah. Fi maqamin amin, tempat dia amat-amat sentosa. Amin, amat-amat aman. Tidak ada takut, tidak ada duka cita, sikit pun tidak ada. Pasal apa? Sifat Ar-Rahim Allah. Dia jaga kita, diberi maqamin amin, tempat yang betul-betul aman untuk kita. Macam mana tempat tu? Fi jannatin wa uyun. Istana maqam ini mahligah. Istana mahligah yang keluasan dia minimum satu dunia langit dan bumi. Rumah maqamin amin itu, rumah kita, istana kita, satu dunia. Tengok macam mana. Akal tak mampu fikir, jangan fikirlah. Akal tak mampu fikir. Rumah kita kalau ada 10 bilik pun dah cukup besar dah. Dah rasa kita paling kaya dah. Tapi ini satu dunia. Maqamin dah itu aman. Tak perlu pakai jaga, tak ada pun, aman. Fi jannati wa uyun. Bukan sekat istana. Nak cantik lagi, ada kebun, ada taman, ada kebun, ada mata air. Orang buat sekarang ni, orang buat landscape, buat kebun, buat air mengalir ke rumah dia tu. Itulah ciri-ciri kecantikan, ketenangan. Nak tiru ketenangan syurga. Tengok tenang, tambah amalan lagi. Itu tujuan dia. Bukan tak suka buat, tapi untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Bila cantik, tambah lagi keimanan kita. Fi jannatin wa uyun, dalam kebun-kebun dan ada air-air terpancar. Dalam syurga tu ada sungai-sungai semualah. Lepas itu untuk rumah, istana. Apa pula pakaian kita? Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Pakaian mereka daripada kain sutera nipis dan kain sutera tebal yang bersulam-sulamnya. Tebal. Ada 70 lapis. Dalam paling nipis dalam tu. Yang singlet itu nipis. Lepas tu tebal. Yang last sekali tadi tu, yang ke-70 tu, yang bersulam emas, bersulam perak dengan gelang-gelang semua dalam ayat-ayat lain. Tengok. Pakaian kita pun 70 lapis, tengoklah. Pakaian kita 70 lapis dengan sutera yang berlapis-lapis. Seronok seronok sangat. Lepas tu duduk pula macam mana? Dalam atas singgah sana, perintah macam raja tu. Bukan macam raja lah. Istana ada tempat berhimpun, tempat duduk dia mutaqabilin, dan berdepan. Di sini atas dunia, kalau ada 1000 orang,
Ada belakang dah. Tengok depan dah. Tengok tuan-tuan ni. Dengan saya dah. Depan SU je. Yang lain duduk belakang. Dalam syurga, jangan fikir. Tidak ada macam ini. Dalam syurga, semua sekali berdepan. Tidak ada ke belakang. Tengok bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Itulah syurga. Tak mampu dipikir dengan akal. Tak mampu didengar dengan telinga. Hebatnya syurga. Luar biasa. Pasal apa? Pasal penat sangat kita dunia. Allah nak suruh kita gembira segembira. Semua duduk dengan bala, dengan khodam-khodam kita, semua berdepan semua sekali. Masya Allah. Semoga Allah pilih kita, sahabat-sahabat kita, isteri kita, keluarga kita, semua dapat nikmat-nikmat yang semacam ini. Lepas tu, itu istana kita, itu pakaian kita. Lepas tu, kadzalika, demikianlah aku peruntukkan pasal kamu dah berpenat atas dunia dengan kitab-kitab kami. Kau bagi lagi kadzalika, apa lagi? Bak isteri ni pula ni. Isteri. Ini seronok ni. Ini yang orang tunggu, banyak tunggu nak tengok pasal gembira. Syuk benda yang nafsu ni. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Apa dia? Keadaannya kami jadikan teman-teman baru ni, bukan isteri, teman-teman. Teman-teman ahli syurga lelaki ini siapa dia? Para bidadari. Siapa macam mana? Bihurin, putih melepak macam mutiara tu. Satu cala pun tak ada. Satu cala kudis pun memang bersih sebagaimana mutiara diatur. Itulah kulit bidadari. Ini bukan isteri, teman untuk kita bergurau senda. Tengok. Berdari, putih melepak dan ain, mata dia pula cerah, mata bulat. Mata bulat. Satu ayat lagi, mata kuyu. Ini mata bulat. Ayat lain, mata kuyu, mata putih tinggal tu. Mata, kalau kita cakap bahasa, mata yang menimbulkan seks untuk lelaki, memuaskan nafsu ketika itu. Jadi kalau nafsu kuat dunia, sabarlah sekejap. Tak tunggu, bidadari di syurga yang putih melepak dan bermata bulat. Ya, ayat lain bermata kuyu, bermata nak nafsu seks dengan kita, menunggu kita. Itulah tunggu. Tidak ada, dia tak akan lihat kita, duk perhati kita je, mengharapkan kita bersama dia. Oh, Masya Allah. Lepas tu yad'una fiha bikul ayat mana ni, itulah yad'una fiha bikullin fakihatin aminin, dan makanan pula buah-buah tak lekap dengan ada girlfriend bidadari, isteri yang ramai tu, kodam semua sekali. Dia kena seronok bila ada dihidangkan dengan buah-buahan tiap-tiap jenis buah-buahan banyak sangat. Sebut saja, ingin saja akan ada. Itulah amin, amat rasa lazat, amat sentosa berada dalam keadaan tersebut. Itu bab gembira. Lepas tu yang gembira lagi apa dia? La yadhuquna fihal mauta. Mereka tidak merasa kematian lagi dalam syurga. Masya Allah. Selain daripada kematian sekarang ini, duduklah gembira selama-lama. Duduk selama-lama. Masya Allah. Kalau kita perhatikan, tak nak dunia ni. Dapat syurga macam ni, duduk selama-lama, semua khodam bergembira selama-lamanya, duduk bersanding selama-lamanya. Tak ada apa dunia kita kejar dunia ini. Tapi kejar dunia boleh. Jadikan kita kejar ni untuk akhirat. Itu sepatutnya. Zuhud, kejar dunia, dapat dunia, guna untuk akhirat. Maka tak mati. Ini untuk penduduk syurga. Yang menjadi masalahnya, orang neraka pun tak mati-mati. Kita baca ayat macam ni, dia menangis menjerit. Wahai Allah, matilah aku tak sengok ni. 6,000 tahun, sejuta tahun nak tak mati-mati. Tak tahan dah. Wahai Allah, bilalah kamu nak mati aku ni? Allah tak sanggup lagi menahan derita macam ni. Maka ayat ni nyayakan dia. Maka mereka tidak merasa kematian dalam syurga sebenarnya mati dunia ni. Maka orang neraka, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka. Orang neraka tak mati-mati macam itu. Gembira dunia, neraka menderita. Lepas tu saya kat last, fadlam min rabbika, itulah limpah kurnia daripada Tuhan mereka pasal kita mengikut arahan di atas dunia. Zalika huwal fauzul azim, maka sebagai limpah kurnia wahai itulah kemenangan yang paling besar. Zalika huwal fauzul azim, inilah kemenangan yang paling besar. Sebab itu ayat ni kita nurai ayat ni, sebab tu bila kita baca kemenangan paling besar yang sedang tunggu orang yang berdoa, kita rasa seronoklah. Rupa-rupanya Allah tak kabulkan doa kita
tak sempurnakan hajat kita, tak selesaikan masalah kita bila kita berdoa dengan dia pasal ini. Allah nak bagi fauzul azim, kemenangan besar di syurga sedang menunggu, dia nak bagi ketika tu. Jadi jangan duka cita bila masalah kita tak selesai, bila hajat kita tak sempurna, jangan duka cita. Janji kita berdoa pasal apa? Allah nak tunggu. Zalika huwal fauzul azim. Aku tengok kalau aku bagi kepada kamu, kamu jadi neraka jahanam. Jadi aku tak bagi. Aku tak tunaikan hajat kamu. Aku tak selesaikan masalah kamu pasal aku tahu bila aku tunaikan hajat, aku selesaikan masalah, kamu jadi jauh daripada syurga, kamu dekat dengan neraka jahanam. Itulah kebaikan dia. Yang terakhir, fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Tengok ni penutup dia. Allah kata, kunci dia kat sini, kunci dia. Maka sungguhnya Tuhan kami yassarnahu bilisanika, mempermudahkan untuk memahami, membaca Al-Quran. Jadi punca kamu dihumbankan ke neraka jahanam kerana kamu rasa payah sangat Quran, tak nak duduk majlis-majlis Al-Quran. Itu je punca dia. Punca dia, kamu dengar cerita orang Quran ni payah, Quran susah, kamu sibuk dengan tugas-tugas lain, tak nak dengan Al-Quran. Jadi Allah memang mempermudahkan Al-Quran. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, maksud Tuhan memudahkan Al-Quran dengan bahasa kamu, wahai Muhammad. Bila kamu baca, kamu faham. Orang Melayu pula, terjemah ke Melayu, tafsir ke Melayu, dia faham. Cuma masuk saja, belajar saja, memang Allah akan mempermudahkan. Kenapa mempermudahkan? Supaya mereka la'allahum yatadzakkarun, mereka beringat dan mereka sedar, mereka takut dengan hari akhirat, mereka nak mari jumpa aku segera. Itu tujuannya. Itu hujah. Quran ini kena pahami, mudah juga untuk faham. Pasal Allah kata mudah. Dan bila kita rasa mudah, kita kena belajar selalu, baca berulang kali. Bila kita baca berulang kali, maka sebagai peringatan itu kita adanya hari akhirat, kita pun nak pergi sana, tak takut dah. Nak mati macam mana pun nak pergi ke jumpa Allah akhirat. Tapi selagi kita tidak berikhtiar untuk Allah, selagi itulah kita rasa takut. Macam kita sekarang ni, kita sekarang tak rasa kemanisan, tak rasa kemanisan iman, kemanisan hari akhirat, tak ada. Takut nak pergi hari akhirat. Bagaimana kalau aku mati, bagaimana? Takut pasal apa? Kita tak sampai makam la'allakum yatazakkarun. Kena usahalah, tambah lagi berulang kali. Maka pasal kita rasa malah tadi, maka degil, leka dengan dunia. Bila leka dengan dia, Allah ancam dia, fartaqib innahum murtaqibun. Kiranya mereka tidak, aku mudahkan Al-Quran pun, aku cerita macam mana pun, mereka tak nak lagi, mereka degil lagi, mereka masih nak belajar kitab-kitab lain lagi sebenarnya Al-Quran. Maka wahai Muhammad, biarlah, maka tunggulah, sungguhnya mereka juga akan menunggu. Dia pun tunggu, kita juga menunggu. Hukuman juga menunggu, syurga menunggu, neraka menunggu, untuk orang-orang yang pilih jalan mana. Tak minat Quran, tak minat akhirat, maka neraka menunggu dia. Minat Al-Quran, minat akhirat, syurga sedang menunggu dia. Pilih yang mana pilihan hati kita. Betullah Allah seru syurga, tapi tiba kita saja yang tak nak syurga dia. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fa'afina ma tuhibbu wa tarda wa ja'ala akhiratana khairan min Allah. Radina billahi rabbil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.